Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi murid-murid yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas pendidikan Islam kita pada hari ini. Mari kita sambung pelajaran kita yang kita tak sempat habiskan pada hari Ahad hari itu. Kita sambung lagi pada hari ini. Okay? Jadi sebelum kita teruskan pelajaran kita pada hari ini, sama-samalah kita mulakan pelajaran kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Baik, kita akan teruskan lagi pelajaran kita pada hari ini yang berkaitan dengan apa ni? Muka surat 164. Boleh tengok dekat tu, dekat komen tu. Saya ada tulis kot dekat komen tu. Tak nampak ke? Ke tak ada? 164. Okey. Baik, kita akan sambung bahagian ni. Bahagian sunnah dalam berpakaian dan hikmah serta rumusan yang kita dapat daripada tajuk tutuplah auratmu ini. Baik, tapi sebelum kita teruskan dengan sub-sub topik tersebut, ingin saya ulang kembali berkaitan dengan pengertian aurat, lepas tu batasan aurat lelaki dan perempuan, okey, lepas tu ada adab berpakaian dan ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Okey, baik. Sebelum kita teruskan tajuk kita berkaitan dengan apa, dengan cara Rasulullah berpakaian dan sebagainya. Okey. Kita recap balik pelajaran kita pada hari Ahad lepas, iaitu berkaitan dengan pengertian. Jadi, siapa dekat sini ingin menyebut kembali pengertian aurat itu apa? Siapa nak cuba? Anyone? Okey, Adi Zafran. Adi Zafran tunjuk ke orang. Adi Zafran baca. Okey, Adi Zafran. Apakah pengertian aurat, Adi Zafran? Aurat ialah bahagian tubuh badan yang wajib ditutup. Okey, apa ni apa? Aurat ialah apa ni, bahagian tubuh badan yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Okey. Yes, tidak boleh didedahkan. Bila sebut tentang aurat, aurat itu adalah satu bahagian ataupun bahagian tubuh badan yang kita tak boleh tunjuk kepada siapa-siapa. Okey, tidak boleh tunjuk kepada siapa-siapa dan kita kena tutup dia. Kita kena tutup dia. Okey, mengikut syarak yang telah ditetapkan. Okey, baik. Terima kasih kepada Adi Zafran. Seterusnya kita nak tahu hukum kita kita menutup aurat ni, apakah hukum dia? Okey, siapa nak jawab? Okey, Sharifah angkat tangan. Okey, Sharifah. Hukumnya apa? Wajib. Okey, hukumnya wajib kita menutup aurat. Okey, baik, bagus. Terima kasih, Sharifah. Okey, kita dah tahu dah hukum menutup aurat adalah
adalah wajib. Okey, jadinya sesiapa yang tidak menutup aurat dengan sempurna, makanya akan mendapat azab dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai umat Islam perlulah menutup aurat masing-masing, especially perempuan kena bertudung dan sebagainya. Kalau yang lelaki jangan pakai seluar pendek. Nak pakai seluar pendek tu kena fikir-fikir balik lah. Kalau macam contoh bawah daripada lutut tu mungkin kita boleh terima lagi. Tapi kalau jenis atas daripada lutut nampak clear lutut tu, kita kena cuba-cubalah belajar untuk tutup aurat. Okey, baik. Itu adalah hukum kita menutup aurat. Baik, seterusnya. Okey, batasan aurat lelaki dan perempuan. Okey, saya nak tanya Is, batasan aurat untuk lelaki dahulu. Dari pusat sampai ke lutut. Okey, bagus. Dari pusat sampai ke lutut. Itu untuk lelaki. Baik, untuk perempuan pula, Iris. Batasan aurat untuk perempuan pula. Seluruh tubuh badan kecuali muka. Iris jawab. Iris. seluruh badannya kecuali muka dan tapak tangan. Okey, seluruh badannya kecuali muka dan tapak tangan. Okey, dan tapak tangan. Itu untuk apa? Untuk perempuan. Jadi perempuan ni dia punya nak menjaga tu memang sangat banyak. Okey, tapi mereka yang menjaga aurat ini terutamanya perempuan. Andai kata dijaga diri dia betul-betul. Okey, dijaga tubuh badan dia betul-betul, dijaga aurat dia betul-betul. Okey, dia tak tinggal solat, dia puasa. Okey, dia ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, insya-Allah dia boleh masuk ke dalam syurga ikut pintu yang dia nak. Itu kelebihan wanita tu. Wanita ni tak susah pun dia nak masuk syurga. Okey, tutup aurat, solat, puasa, taat kepada suami, insya-Allah dia boleh dah masuk syurga. Tapi benda tu agak susah. Okey, sebab apa? Sebab biasalah. Okey, nak masuk tempat yang seronok ni, okey, nak masuk syurga yang rasa seronok ni, okey, kadang-kadang dia kena pun melalui ujian dululah. Okey, kita kena hadapi ujian. Okey, kita tak boleh rasa senang sentiasa. Okey, nak dapat markah yang terbaik mesti kena ada ujian, betul. Okey. Jadi bila kita nak dapat markah yang terbaik, kena melalui ujian tersebut. Bila dah melalui ujian, maka Allah akan beri ganjaran kepada kita, iaitu syurga. Jadi wanita-wanita, anda semua ni nak jadi wanita dah lepas ni, yang perempuan ni. Wanita-wanita, kalau anda nak masuk syurga, jaga benda ni. Jaga aurat, jaga solat, puasa dan seterusnya, taat kepada suami. InsyaAllah anda boleh masuk syurga, tak ada masalah. Itu. Tak banyak. 4 tu je. Jaga benda tu, insyaAllah kamu masuklah syurga. Pilihlah pintu mana yang kamu nak masuk, kamu masuklah. Okay. Alright. Baik. Itu adalah batasan aurat lelaki dan perempuan. Baik. Terima kasih Iris atas jawapan anda tadi. Baik. Sekarang kita lihat pula adab-adab berpakaian, okay, di dalam Islam. Okay. Baik. Saya nak minta sekejap Arif. Arif. Okay. Berikan saya satu adab-adab berpakaian. Yang pertama, apa dia? Membaca doa. Okey, membaca doa. Okey, kita kalau boleh bila kita nak berpakaian, biarlah kita membaca doa dahulu. Semoga dengan kita memakai pakaian tersebut mendapat pahala ibadah. Kita memakai pakaian menutup aurat. Okey, baik, itu yang pertama. Baik, yang kedua, okey, saya nak tanya, okey, duha miasara. Yang kedua apa yang duha miasara? Memulakan anggota sebelah kanan ketika memakai pakaian. Okey, memulakan anggota sebelah kanan ketika memakai pakaian. Tidak kiralah pakaian tu kasut ke, baju ke, seluar ke, sebaiknya kita mulakan dengan sebelah kanan. Apa yang afdal itu adalah daripada kanan. Okey, dalam Islam yang nampak yang baik itu, yang positif tu memang banyaknya daripada kanan. Okey, baik. Alright, baik. Terima kasih Duha Miasara. Okey, seterusnya yang ketiga. Siapa pula yang nak baca? Okey, Humaira. Humaira, yang ketiga apa dia Humaira?
Memulakan anggota sebelah kiri ketika membuka pakaian. Okey, memulakan anggota sebelah kiri ketika membuka pakaian. Okey, kalau macam kita nak buka pakaian, biarlah kita buka dari sebelah kiri. Itu antara adab kita kalau macam kalau kita kita nak buka pakaian, nak buka kasut, nak buka baju, buka seluar, biarlah mula daripada sebelah kiri. Itu afdal dia. Mula pakai sebelah kanan, bukanya sebelah kiri. Itu antara adab dia lah. Okey, itu antara adab yang Islam anjurkan. Baik, dan yang keempat, Ashikin, boleh baca tak yang nombor 4? Okey, baca. Memilih ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Okey, terima kasih Ashikin. Jadi yang keempat adab berpakaian ialah memilih ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Memilih pakaian-pakaian yang menepati syarak. Jadi bagaimanakah cara-cara ataupun cara-cara pula ciri-ciri pakaian-pakaian yang menepati syarak? Okey, kita lihat pula ciri-ciri pakaian-pakaian yang menepati syarak. Okey, dia ada 4 juga. Okey, ada 4 ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Jadi saya nak minta Ariana, boleh bacakan apa ni antara salah satu ciri-ciri pakaian yang menepati syarak? Oh, Ariana. Ariana ada tak? Tak ada. Okey, tak apa. Akilah. Boleh baca Akilah? Menutup aurat. Okey, baik. Yang pertama, menutup aurat. Mestilah kalau macam kita cara-cara ciri-ciri antara ciri-ciri pakaian yang menepati syarak, mestilah pakaian itu perlulah menutup aurat. Okey, terima kasih Akilah. Okey, Ariana. Bukan Erina, Ariana. Ada tak Ariana? Tak ada. Tadi macam ada tadi nama dia. Tak ada lah, tak apa. Kalau tak ada tak apa. Mungkin dia tak boleh nak buka dia bunyi ni kot. Okey, baik. Tak apa. Seterusnya, Wan. Yang kedua apa dia, Wan? Tidak ketat. Okey, pandai pun. Tidak ketat. Okey, tidak ketat. Bila kata menutup aurat, okey, perlulah pakaian tersebut tidak ketat. Maksudnya tidak menampakkan bentuk tubuh badan kamu. Okey, tidak menampakkan bentuk tubuh. Okey, kita kadang-kadang kita pakai pakaian yang menutup aurat, tutup sampai sampai lengan dan sebagainya kan. Tutup sampai lengan kan semua. Okey, sampai kaki semua tutup. Tetapi ketat, nampak tubuh tu. Maksud nampaknya bentuk tubuh badan kamu. Bila nampak bentuk tubuh badan, maksudnya benda itu tidak betul-betul menepati syarak. Jadi kalau macam kita nak pakai pakaian yang menutup aurat, mestilah tidak ketat ataupun dalam bahasa mudah longgar lah. Okey, longgar. Okey, baik. Seterusnya yang ketiga. Okey, Adi Zafran. Yang ketiga, okey. Ya. Ya. Tidak jarang hingga menampakkan warna kulit aurat yang ditutup. Tidak jarang hingga menampakkan warna kulit aurat yang ditutup. Okey, maksudnya pakaian yang kita guna tu tidak boleh lah apa? Tidak boleh tembus. Maksudnya nampak kulit ni. Kita pakai yang okey. Mula kita dah pakai menutup aurat. Okey, longgar pun dah longgar dah. Tetapi satu je masalah dia. Boleh nampak kulit kita pula. Bila nampak kulit kita maksudnya apa? Maksudnya pakaian kita tu belum betul-betul menepati syarak lagi. Dia belum sebetulnya menepati syarak lagi. Jadi kalau cara kita nak menepati syarak, pakaian kita nak menepati syarak, perlulah menutup aurat, tidak ketat, lepas tu jarang. Dan yang terakhir, yang keempat, siapa yang nak baca? Siapa? Okey, Ikram. Okey, Ikram baca. Tidak menonjol dan menarik perhatian. Okey, tidak menonjol dan menarik perhatian. Yang ni difokus kepada perempuan lah. Okey, dia fokus kepada perempuan sebab apa? Sebab
kadang perempuan ini dia dah menepati dah. Okey. Menepati ketiga kriteria yang di atas tu. Menutup aurat, tidak ketat, tidak jarang hingga menampakkan warna kulit dan sebagainya. Tetapi ada perkara lain yang membuatkan wanita itu nampak menonjol. Maksudnya orang kata ada beberapa sebab mungkin dia berhias terlalu cantik. Berhias terlalu cantik hingga membuatkan lelaki ni terpandang dia macam wow, cantiknya. Ustaz, Macam tu. Ya. Ustaz macam baju ku putih tu ke? Macam tu lah. Saya malah nak komen tapi macam tu lah. Itulah. Okey. Jadi Ya, itu tambah memang putih jangan nanti nampak pakai warna yang gelap. Ya, betul. Warna gelap-gelap. Okay. Dia warna yang maksudnya warna yang tebal, warna yang orang kata tidak terlalu blushing, lebih kurang lah blushing lah. Yang merelap atau berkilat-berkilat tu. Macam tu. Kita kalau boleh kita elakkan pakai macam tu sebab apa? Sebab ia terlalu menonjolkan kita. Okey, terlalu menonjol. Okey, so kalau macam nak berhias pun biarlah ala kadar, tidak terlalu over. Gitu, tak over sangat. Okey, faham semua, okey? So itu antara perkara yang telah kita belajar sebelum ni, kita dah recap sebelum ni. Jadi untuk hari ni kita akan sambung sedikit lagi, berkaitan dengan tajuk kita tutuplah auratmu. Okey, kita baca sedikit teks yang berlakunya dialog di antara anak dengan mak tu. Okey, kita tengok apakah isi kandungan yang ada dalam teks tersebut. Jadi saya nak minta Sharifah, saya nak kamu jadi anak. Okey, lepas tu Iris kamu jadi mak. Boleh? Okey, baik. Jadi Sharifah akan baca nombor 1. Lepas tu Iris akan baca nombor 2 dan nombor 3. Okey, baik. Okey, Sharifah boleh baca? Ibu, pakaian apa yang sesuai untuk saya ke Majlis Kebudayaan unit beruniform nanti? Okey, baik. Okey, seterusnya Iris. Pakailah baju ini kerana nampak cantik, beradab dan mempunyai ciri-ciri pakaian menepati syarak. Nanti jangan lupa membaca doa memakai pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni as'aluka min khairihi wa khairi ma walahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma walah. Maksudnya, dengan namamu ya Allah aku minta kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa-apa yang ada padanya, dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya. Okey, baik. Terima kasih Sharifah dan Iris atas bacaan dialog sebentar tadi. Jadi dekat sini kita dah tahu dah. Okey, dialog di antara mak dengan anak ni merujuk kepada cara pemakaian. Okey, cara pemakaian ketika di luar. Yang si anaknya nak pakai untuk malam kebudayaan, unit beruniform. Okey, jadi ibunya cadangkan, okey, pakailah pakaian yang cantik, okey, beradab dan mempunyai ciri-ciri yang menepati syarat seperti yang kita telah belajar sebelum ni. Okey, yang 4 perkara tersebut. Okey, bila ada 4 perkara tersebut, insya-Allah kamu tak ada masalah berkaitan dengan pakaian yang menutup aurat. Dan yang si ibunya pula mengajarkan bagaimana cara untuk kita kita berdoa. Maksudnya apa? Maksudnya nak berpakaian pun ada doanya. Okey, nak berpakaian pun ada doanya. Bukannya semata-mata kita pakai serolong-serolong macam tu je. Tak. Okey, tak. Tetapi dalam Islam ni, okey, nak kata indahnya tak indah, Islam ini, okey, setiap perkara ada doanya. Nak masuk tandas pun ada doa. Bukan takat masuk tandas ada doa je. Bahkan nak masuk tandas pun ada adab dia. Nak masuk kaki mana, nak keluarnya kaki mana. Itu nak kata apa? Walaupun benda tu simple, tetapi
Nak ajarkan kepada apa? Kepada umat Islam. Islam itu ada adab dia. Islam itu mengajar adab, mengajar akhlak. Ada tak agama lain ajar doa masuk tandas, doa keluar tandas? Ada tak agama lain ajar bagaimana nak masuk tandas, keluar tandas? Masuk kaki kanan, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Ada tak ajar agama lain? Kita tak pernah dengar, betul. Tetapi dalam Islam, Islam mengajar adab. Okay? Daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara. Itu nak kata apa? Nak kata indah ni tak indah Islami. Hebat tak hebat Islami. Jadi kita kena bersyukur. Sebab apa? Sebab kita dilahirkan dalam Islam. Okay? Kita tidak hanya jadi seorang Islam yang biasa-biasa, tapi kita diajarkan dengan adab. Untuk apa? Untuk menjadikan kita ni lebih berakhlak. Bukan semata-mata kita menjadi orang Islam yang biasa-biasa, tetapi orang Islam yang hebat. Diajarkan dengan adab dan sebagainya. Jadi diajarkan adab membaca doa memakai pakaian. Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Okey, maksudnya dengan namamu ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada padanya, dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya. Jadi kita minta doa tu, bila kita pakai pakaian tu, moga-moga dengan pakaian tersebut kita terhindar daripada segala kecelakaan, bahaya dan sebagainya ketika kita berada di luar, berada di dalam masyarakat. Itu doa untuk apa? Untuk kita pakai pakaian. Sekarang kita tengok sikit info tentang doa membuka pakaian. Tak apa, saya baca. Doa membuka pakaian. Bismillahillazi la ilaha illahu. Maksudnya dengan nama Allah yang tiada Tuhan selainnya. Itu doa dia. Simple sahaja. Simple sahaja doa yang Allah ajarkan. Nabi ajarkan kepada kita. Moga-moga kita dapat amalkan doa ini dalam seharian kita, insya-Allah. Bukan takat kamu saja yang belajar, malah saya sendiri pun belajar juga benda ni. Alright. Baik, selesai bahagian situ. Terusnya kita pergi pula. Kita tengok pula sunnah Rasulullah dalam berpakaian. Sunnah Rasulullah dalam berpakaian. Kita boleh lihat pada muka surat 165. Yang kotak yang warna hijau di hujungnya tu. Baik, saya baca dulu antara sunnahnya. Mari contohi sunnah Rasulullah SAW dalam berpakaian. Baik, yang pertama, Rasulullah SAW memakai baju yang berlengan panjang. Yang berlengan panjang hingga ke pergelangan tangan. Maksudnya pakai baju yang panjang, baju panjang sampai pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Itu memang sunnah Nabi lah. Memang Nabi ajar kepada kita, termasuk lelaki lah. Ini nak kata sunnah. Yang perempuan memang kena tutup aurat. Yang lelakinya diajar untuk apa? Untuk memakai pakaian sehingga ke pergelangan tangan. Itu sunnah yang Nabi ajarkan. Kalau kita nak amal sunnah lah. Kalau dapat kita amal sunnah, kalau kita amal sunnah kita dapat pahala. Kalau kita tak buat, kita tak dapat apa-apa. Kosong. Tak apa. Ini sekadar perkongsian. Tapi kalau kamu nak amal, teruskan, tak ada masalah. Contoh kamu nak cari baju yang tangan panjang, dipersilakan, tak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW berdoa ketika memakai pakaian seperti serban, baju yang sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya setiap kali Nabi nak berpakaian, nak pakai pakaian, termasuklah serban dan sebagainya, Nabi akan berdoa dahulu seperti doa yang telah kita baca tadi, yang si ibunya bacakan tadi, yang Iris tolong baca tu, doa tu. Jadi kalau kita nak amalkan dengan sunnah Nabi ni, bacalah doa tersebut ketika hendak memakai pakaian. Dan yang terakhir Rasulullah SAW suka memakai pakaian putih, bersih, wangi dan berpakaian yang sederhana. Warna kesukaan Nabi kalau dia suka pakai pakaian yang warna putih. Putih, bersih, suka berwangi-wangian dan berpakaian yang sederhana. Maksudnya sederhana ni tidak terlalu menonjol. Maksudnya tidak mencolok mata, tidak over dan sebagainya. Gitu.
Okey, maksud tak over ni tak adalah pakai apa, tak adalah pakai perhiasan yang teruk-teruk. Okey, nak pakai apa, pakai gelang sana gelang sini, rantai sana rantai sini apa semua kan. Perhiasan yang over-over, mekelap gelap Baju kilat. bling-bling. Baju bling-bling betul puan. Yang tu yang saya cakap tu. Okey, bukan baju bling-bling. Okey, Nabi pakai sederhana sahaja. Ni bukan sederhana sahaja, tak ada bling-bling. Okey, tak ada manik-manik apa semua pakai, tak ada. Okey, tapi kalau macam kita nak pakai boleh, cuma jangan keterlaluan. Jangan over. Okey, nak pakai boleh tapi sederhana. Dan warna pakaian Nabi adalah warna sunnah yang Nabi suka adalah warna putih. Itu antara warna kesukaan Nabi. Jadi kita dah tahu dah. Tiga sunnah yang Nabi suka buat ketika berpakaian. Yang pertama adalah apa? Mestilah berlengan panjang. Okey, berlengan panjang. Lepas tu yang kedua, okey, Rasulullah akan berdoa. Okey, akan berdoa ketika memakai pakaian seperti serban, okey, serban baju yang sempurna. Dan yang terakhir iaitu Nabi suka pakai pakaian yang putih, bersih dan suka wangi-wangian. Okey. Baik. Yang wangi-wangian ni, okey, untuk lelaki tidak ada masalah kalau kamu nak pakai wangi-wangian. Okey, cuma untuk perempuan, okey, untuk perempuan sebagai info, okey, kalau boleh kalau nak pakai wangi-wangian jangan terlalu kuat bauan je. Wangiannya jangan terlalu kuat hingga menarik perhatian lelaki. Okey, jangan terlalu kuat. Cukup sekadar kamu nak menutup bau badan kamu. Gitu. Okey, kalau macam lelaki nak pakai tak ada masalah. Okey, lelaki tidak ada macam tak ada isu sangatlah. Tetapi kalau perempuan pakai wangi yang kuat ni lain macam tau. Lain macam. Dia akan menarik perhatian lelaki dan bahaya tu. Jadi cuba-cubalah kalau macam kamu nak pakai perfume ke apa ke, jangan terlalu kuat. Okey, faham semua? Kalau faham, tunjuk thumbs up. Okey, bagus. Terima kasih semua atas respon anda. Okey, jadi kita dah nampak dah contoh sunnah yang Rasulullah suka buat ketika berpakaian. Baik, dan yang terakhir sekali pada hari ini, kita lihat pada hikmah berpakaian menutup aurat. Baik, siapa yang nak baca hikmah ni? Ada 2 poin dekat situ. Okey, Syarifah nak baca. Okey, Syarifah, hikmah yang pertama. Okey, hikmah yang pertama, kita berpakaian menutup aurat. Hikmah berpakaian menutup aurat membuktikan ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga maruah dan kehormatan diri. Okey, baik. Terima kasih Syarifah di atas bacaan hikmah berpakaian menutup aurat tersebut. Jadi yang pertama, hikmah berpakaian menutup aurat ini adalah membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita menutup aurat, maksudnya kita dah mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah bukti dah. Okey, bukti secara jelas, nyata, nampak, kita tengok. Okey, dia ni ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas. Okey, benda tu jelas, terang. Okey, dan yang kedua, okey, dapat menjaga maruah dan kehormatan diri. Bila kita pakai pakaian yang menutup aurat ini, okey, secara tidak langsung ia akan menjaga maruah kita dan kehormatan diri kita. Kerana apa? Kerana orang yang pakai pakaian yang menutup aurat ini, okey, tidak akan dipandang sangat. Maksudnya apa? Maksudnya orang akan lebih menghormati dia berbanding orang yang tidak menutup aurat. Yang menutup aurat tetapi tidak sempurna. Okay, kalau orang yang menutup aurat tapi tidak sempurna ni, kadang-kadang lelaki suka kacau. Kadang-kadang lelaki suka macam nak ganggu dia, nak mengorat lah dan sebagainya. Benda tu tak elok. Bila jadi macam tu, maksudnya apa? Dia telah mengganggu kehormatan diri kamu sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan. Kamu suka ke kalau lelaki kacau kamu? Tak suka kan? Jadi bergedik-gedik dengan kamu kan? Nak try kamu semua, kamu suka ke? Maksudnya dia cuba mencabar kehormatan kamu sendiri. Wanita tu kalau wanita yang hebat ni adalah wanita yang betul-betul menjaga kehormatan diri dia. Tetapi kalau macam contoh wanita tu biarkan dirinya diganggu oleh orang lain, maksudnya apa? Maksudnya dia telah membiarkan dirinya itu bukan dicabut, maksudnya diganggu akan kehormatannya. Kita tak nak macam tu. Sebab apa? Wanita dalam Islam ini sangat-sangat menjaga kehormatan diri. Itu adalah apa? Adalah maruah diri kita sebagai seorang
seorang Islam. Okey, baik. So dapat semua. Okey, dapat semua tentang pelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi kita dah tahu dah tadi, okey, berkaitan dengan doa memakai pakaian dan doa membuka pakaian. Tentu doa dia Bismillahirrahmanirrahim. Inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Iaitu maksud dia, dengan namamu ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada padanya, dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya ya Allah. Okay, itu doa memakai pakaian. Dan doa membuka pakaian, okay, Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Bismillah, yang tu je. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Okay, dengan nama Allah yang tiada Tuhan selainnya. Itu doa doa membaca membuka memakai dan membuka pakaian. Okay, dan 3 sunnah yang Nabi suka buat ketika Nabi berpakaian, iaitu berlengan panjang, okay. Lepas tu membaca doa ketika memakai pakaian, serban dan sebagainya. Dan yang terakhirnya adalah Rasulullah suka memakai pakaian yang putih, bersih, wangi dan sederhana. Okay, itu. Dan hikmahnya pada hari ini dapat membuktikan kita ni taat tak kepada perintah Allah. Dan yang kedua, dapat menjaga kehormatan dan maruah diri kita. Dengan apa? Dengan kita menjaga aurat. Okey, baik. Itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi kamu dapat tak apa yang cuba saya sampaikan pada hari ini? Okey, dapat? Kalau dapat, tunjuk tangan. Alright, baik, bagus. Alhamdulillah. Okey, jadinya selepas kita belajar tajuk ini, saya rasa tajuk ni agak sangat-sangat penting, tambah pula kamu sekarang ni dah jam 4. Bila dah jam 4 ni telah berlakunya proses perubahan hormon. Okey, kamu dah mula balik dan sebagainya. Jadi waktu inilah kita kena betul-betul mula menjaga kehormatan diri kita. Jadi selepas kita dah belajar ni, kita dah tahu dah bagaimana cara kita nak menutup aurat dan sebagainya, bagaimana cara kita nak menjaga maruah diri kita dan sebagainya. Mudah-mudahan ia akan menjadi amalan kita, amalan kita di dunia ini, dan menjadi apa? Menjadi jambatan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi, jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya pada pagi ini. Selepas ini, saya akan bagi tugasan kepada anda di dalam grup nanti. Sebenarnya dah keluar dah kot. Rasanya dah keluar dekat dalam grup dah tugasan yang saya bagi tu. Nanti kamu buka tugasan tersebut macam biasa, tuliskan kehadiran kamu pada hari ini, dan laksanakan tugasan yang saya berikan, dan macam biasa terah macam biasalah dekat saya, okey? Alright, boleh semua? Boleh ke? Boleh. Boleh. Baik, apa-apa nanti boleh rujuk pada saya. Okey, rujuk pada saya dalam tempoh ni lah, tempoh tutorial tu lah. Andai kata kalau ada masalah dan sebagainya waktu kamu nak buat tugasan tersebut, terus tanya saya. Saya standby je. Saya tak ada masalah. Okey. Alright. Ada masalah? Tak ada? Ada. Okey, tak ada. Okey, nanti macam biasa kejap lagi lepas habis kelas ni, terus tengok di dalam grup Telegram. Okey, jangan kamu tutup lagi. Terus tengok, klik dulu dekat Google Form tu. Okey, tuliskan kehadiran kamu, dapat lihat pada tugasan yang saya berikan. Okey semua? Boleh semua? Kalau boleh, angguk kepala. Okey, bagus. Alright. Okey. Jadi kita pun dah sampai dekat ini sahaja. Okey. Sebelum kita bersurai, okey, bolehlah semua sekali buka kamera masing-masing. Okey. Bukti yang kita dah selesaikan kelas kita pada hari ini. Okey, boleh buka betul kamera. ambil gambar. Yes, wah, macam biasa buat kan. Safety tu wajib kan. Evidence kan? Evidence Yeah. kita menjalani PDPR. Ya, betul kan. Okey, baik, ada lagi tak? Cik Ikram, buka kamera Ikram. Ariana buka kamera Ariana. Okey, kejap kita tunggu seorang lagi ni. Okey, sekejap saja kita tangkap gambar. Ariana. Ariana. Ariana, tak ada Ariana. Kalau Ariana tak ada, tak apalah, kita tangkap gambar kita dulu Okey, baik. Ready semua? Okey Ariana, buka kamera Ariana.
Okey, baik. Ready semua? 1, 2, 3. Alright, cantik semua. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada semua. Kita akan jumpa lagi di hari dan waktu yang sama pada hari Ahad nanti. Kita akan belajar tajuk yang baru. Baik, terima kasih semua atas sokongan anda, atas penglibatan anda pada pagi ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama. Bye. Lagi. Terima kasih Ustaz. Ajar. Sama. Cuba ajar. Bye-bye. Sama.